Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi bersama saya IB Alpi dalam Muktair edisi petang di Sabah Hits Online TV. Kita teruskan ke tajuk utama petang ini. Memperkasakan wanita perlu dipertingkatkan sebagai pembangunan model insan, kata Syahelmi. Parti Bersatu Sabah lebih fokus untuk mencapai matlamat demi menjaga keharmonian rakyat. 4 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Motau, Keningau. Dalam program integrasi sosial rumah komuniti Tongot telah diadakan anjuran AADK daerah Sanakan, anjuran sama Persatuan Mencegah Dadah Malaysia daerah Tongot di sini pada kemarin. Wakil Rakyat Kuamut Yang Berhormat Datuk Masyong Bana telah menegaskan kepada pemimpin di peringkat kampung supaya tidak sama sekali bersekongkol dengan pengedar dadah luar yang masuk ke kampung untuk mengedar dadah. Walaupun gejala dadah ini bukanlah satu perkara yang baru, tetapi bagi daerah Tongot juga tidak terkecuali, namun beliau yakin kegiatan itu masih dapat ditangani melalui kerjasama masyarakat setempat, terutamanya pemimpin kampung. Tambahnya, Yang Berhormat Datuk Masyong juga telah menambah peruntukan tahunan RM10,000 kepada Persatuan Pencegah Dadah Malaysia Tongot untuk kepelbagaian program kesedaran masyarakat yang berkaitan dengan dadah. Dalam pada itu, terdapat kabar angin bahawa ada pemimpin-pemimpin kampung yang sengaja membiarkan kehadiran pengedar dadah ini. Beliau berharap masyarakat yang mula terjerumus dengan penagihan dadah perlu dibendung dari peringkat yang awal. Sempena program penyampaian bantuan bakul makanan kepada mangsa bencana kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Batu 4 Apas Tawau, turut hadir bersama bagi menyampaikan bantuan itu adalah Yang Berhormat Datuk Dr. Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas, serta Yang Berhormat Datuk Haji Nizam Abu Bakar Titingan, Adun N68 Apas Tawau, Pembantu Menteri Kewangan 1. Sudah pun memaklumkan kepada kuasa urusan negeri yang dia adalah bencana ke mereka yang layak sudah pasti dapat bantuan di DWI, wang bantuan lisan RM17,000 lah untuk negara. Kita akan usahakan supaya mereka dapat bantuan sebelum Hari Raya. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Usaha memperkasakan wanita sebagai penggerak pembangunan model insan perlu diperkemaskan. Penglibatan golongan wanita dalam organisasi pentadbiran pastinya boleh membawa perubahan yang besar kepada dasar maupun undang-undang bagi menyumbang kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Ketika merasmikan webinar hybrid Kesaksamaan Bersama untuk Kelestarian Sempena Hari Wanita Kebangsaan Antarabangsa 2022 di Wisma Wanita pada kemarin, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Yang Berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya berkata, mengenai penganjuran webinar tersebut, Syahelmi mendedahkan bahawa seramai 7 penceramah terdiri daripada ahli induk Majlis Penasihat Wanita Sabah serta sebahagian AJK kecil MPWS berkongsi konsep dan kepentingan kesaksamaan bersama dari sudut pandang jawatan kuasa masing-masing. Tambahnya, kementerian melalui jabatan-jabatan di bawah kementerian menetapkan konsep masyarakat prihatin dan bertanggungjawab sebagai teras utama perkhidmatannya bagi memenuhi pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang mampan. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try kopi, beef kopi. Kopi apa nih, Kak? Kau try, kau rasa macam mana, lepas tu baru kau datang balik ke kakak. Okey. Pergi, Aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih.
Macam mana? Sudah rasa? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try Beat Coffee. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyusulkan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ni memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencuba, kamu boleh terus hubungi nombor yang tertera. Bah, jom kita try dorang mama. Jom. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Parti Bersatu Sabah merupakan parti yang boleh rakyat bergantung harap kerana PBS sejak dahulu sehingga kini tetap konsisten dari segi matlamat perjuangannya. Hal ini disampaikan ketika perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian N2 Bengkoka kali ke-36 dan 37 di Dewan Kampung Pias Kanibongan. Timbalan Presiden PBS Yang Berhormat Datuk Jahid Chahim berkata, PBS mempunyai matlamatnya yang jelas, tidak melencong ke kiri atau ke kanan, tetapi sentiasa menumpukan perhatian ke arah mencapai matlamat. PBS juga tidak pernah jemu untuk menuntut segala perkara yang sepatutnya menjadi hak rakyat Sabah menerusi Perjanjian Malaysia 1963. Keputusan itu juga merupakan satu bentuk pengiktirafan kepada semangat kesatuan negara antara Sarawak dan Sabah yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, Jahid yang juga Ketua PBS bahagian N14 Tamparuli berkata, harus diingatkan oleh generasi muda bahawa semua itu adalah bermula dari suara perjuangan PBS sejak tahun 1985. Sebagai salah satu asas perjuangannya, beliau turut berpesan kepada seluruh kepimpinan PBS kawasan Bengkoka agar tidak berputus asa atau berasa kecewa atas kekalahan parti itu pada pilihan raya negeri ke-16 yang lalu. Kita kembali selepas ini. Beat Coffee ni so-called healthy-licious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So maka Beat Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Beat Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beat Coffee, terasa nikmatnya. Kita bertemu kembali. 4 buah rumah telah musnah dalam kebakaran di Kampung Motau, Jalan Masuk Keningau di sini pada kemarin. Dalam kejadian pada jam 7.45 malam itu, kebakaran yang membabitkan keluasan 845 meter persegi yang musnah sepenuhnya mengakibatkan kesemua penghuni telah tinggal sehelai sepinggang. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan itu pada jam 8 malam dan sepasukan 16 anggota pegawai bersama jentera diarahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik saja tiba di lokasi kejadian, api yang marak telah memusnahkan sebahagian besar daripada 4 rumah berkenaan dan operasi itu dimulakan dengan segera bagi mengelakkan api daripada terus merebak ke rumah berhampiran dan berjaya dikawal daripada terus merebak, namun tiada sebarang kemalangan jiwa yang dilaporkan. Terima kasih sudi bersama saya di edisi petang. Saya IB Alpi, Sabah Hits Online TV.